Baiklah guys, video kali ini saya akan bawa anda bercerita mengenai hantu pocong. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita teruskan dengan perbincangan kita tentang entiti hantu di Asia Tenggara. Dan untuk video kali ini saya ingin bawa anda bercerita tentang hantu pocong. So guys, menurut cerita daripada turun temurun, pocong ni sebenarnya wujud berpunca daripada mayat yang dikebumikan. Ketika dikebumikan terlupa buka ikatan yang di kepala itu. Kan kadang-kadang kalau mayat dikebumi, ikatan-ikatan yang kain kapan tu akan dibuka. Tapi semasa dikebumi, kira yang orang yang mengkebumi itu dia terlupa buka ikatan yang di atas kepala. So dia dikebumi mengakibatkan mayat tersebut bangkit dan menjadi pocong dan meminta tali ikatannya tu dibuka guys. So dia akan muncul lah. Dan untuk pengetahuan anda, hantu pocong ni di antara hantu yang paling seram lah ya di Asia Tenggara dan sangat famous, dan ceritanya berbagai versi guys ya, dan dikatakan sering berkeliaran. Dan kadang-kadang ada satu cerita di kampung tu, kira macam orang tu banyak utang dia, dan bila orang banyak utang ni dikatakan kalau ikut hadis Nabi, orang yang berhutang ni mayat dia roh dia tergantung. Jadi bila tergantung tu yang dia jadi bangkit tu ya. Kadang-kadang dia ketuk rumah orang, dia minta dibuka ikatan kain di kepalanya tu, dan muncullah sebagai entiti pocong guys. Jadi ada juga orang pengamal ilmu hitam. Orang pengamal ilmu hitam menggunakan tali mayat, tali pocong tu untuk sihir. Mereka sihir kedai orang, mereka sihirkan orang. Dan ada juga bomo-bomo yang menggunakan air mayat yang sebelum dikebumi ini digunakan untuk menjadi bahan sihir, sebagai dipanggil nasi lontong kah? Nasi air mayat yang digunakan untuk sihir orang sampai orang tu gembung perut ya, macam orang kebusungan, sampai orang hidup tidak tenang. Dan saya pernah jumpa beberapa orang yang terkena air mayat pocong ni lah. Sebab ada satu tempat saya belajar, masa tu ada seorang ustaz ya, bukan sembarangan ustaz, tapi hidup ustaz tu kira macam tak tenang ya. Setiap malam meracau ya, sampai heboh lah satu asrama tu. Dan akhirnya satu kali dia datang ke bilik kami dan dia ceritakanlah masalahnya. Dan dia kata punca dia sakit begitu, dia termakan nasi air mayat lah yang telah diberi semasa dia mengaji sebuah keluarga. Jadi akibat dia termakan nasi yang dihidangkan oleh mak budak yang dia mengaji itu, akhirnya dia kena sihir tersebut. Dan dikatakan sihir tersebut sukar untuk diubat walaupun dia ustaz, kerana dia kata sihir itu daripada Siam Thailand. Jadi ada beberapa juga kisah saya sendiri semasa saya berada di hospital. Saya pernah ceritakan sebelum ni di podcast saya, podcast seram. Masa tu saya melawat pakcik saya yang sedang sakit. Saya dan adik saya dan ada seorang pakcik saya. Masa tu kami solat maghrib di surau hospital tu. Dan semasa tu memang tidak ramai orang lah masa tu solat, sebab surau memang agak jauh di kawasan hospital tu. So memang agak seram. Dan ketika di rakaat yang terakhir, ketika kami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masa bagi salam tu, tiba-tiba kami nampak, bukan saya seorang, tapi saya dengan adik saya nampak satu entiti pocong melompat di tingkap guys. Real, saya nampak depan mata saya sendiri. So saya tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya tanya adik saya, kau nampak apa yang aku nampak? Adik saya cakap betul nampak. So kami berdua keluar dari surau tu untuk cari benda tu. Dan
memang tidak ada, dan agak mustahil lah kalau benda tu macam prank. Untuk apa orang prank di kawasan surau dan di kawasan hospital? So memang yang kami nampak tu memang betul-betul pocong guys, dan memang agak seram guys. So selain daripada tu ada beberapa filem, dan banyak, bukan ada beberapa, ada banyak filem yang menceritakan tentang pocong. Dan kalau anda mau lihat satu filem, saya rekomenkan yang walaupun agak slow tapi filem ni agak seram, iaitu Pocong The Origin. Ya, original macam mana wujudnya hantu pocong. Dan ada beberapa lagi cerita hantu pocong ya. Dan filem yang terbaru ketika saya buat rakaman ni lah, iaitu Jawa Pocong Gundul. Saya belum tengok lah, tapi ada dalam pawagam sekarang. Mungkin kalau cuti saya akan pergi tengok lah, try tengok. Buat sementara ni cerita ni agak jauh lah di pawagam di dekat rumah saya, jadi saya malas lah. Kalau malam saya tengok, kang pulang pula saya ditumbang pocong pula. Itu yang saya malas tengok kalau tengah malam ni. Mungkin kalau cuti boleh bawa kawan ke apa kan, jadi kuranglah sikit seramnya. So guys, itulah dia kisah tentang hantu pocong. So guys, sebelum saya mengakhiri video saya ini, sekali lagi saya nasihat, kalau boleh kita hindarilah perkara-perkara yang syirik, kurafat dan berkaitan dengan sihir. Okay? Sebab benda yang mensyirikkan Allah dalam ikut hadis Nabi akan menempah ke neraka. Okay? Dan tiada ampun untuk dirimu ya. Kau mengamalkan sihir, kau mengamalkan ilmu-ilmu yang salah ni, kau menduakan Allah lagi. Ya, jadi benda ni amat berat. Ia boleh memesongkan akidah. So, apa-apa yang saya kongsikan berkaitan dengan sihir tadi, kalau boleh kita elakkan, jauhkanlah ya. Sebab benda ni boleh memakan diri. Walaupun kadang-kadang ada orang buat ni sebab balas dendam, cinta ditolak ya, disebabkan kebanyakannya dendam lah orang-orang yang sihir. Jadi mereka sanggup buat perkara yang luar dek akal hingga sanggup mensyirikkan Allah. So benda tu sebenarnya salah ya dalam agama kita. Dan seperti yang hadis Nabi cakap ya, menduakan Allah menempah neraka. Jadi setakat itu saja perkongsian video saya kali ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi video hantu yang lain pula. Jadi teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku. Sekiranya anda ada perkongsian apa-apa tentang hantu pocong, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Jadi setakat itu saja, Ali Bosku. Assalamualaikum.